Baik, terima kasih kerana masih bersama kami di MHI dan insya-Allah kita menyeru kepada para penonton di luar sana, terutamanya kaum ibu dan bapa yang dapat memahami keadaan apabila anak-anak kita mengalami kesusahan dari segi kesihatan, dan kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi kadang-kala niat hati nak mengulur gudung, apakan daya, tangan tak sampai. Jadi kita menadah tangan kepada anda semua untuk menghulurkan bantuan buat inisiatif daripada Yayasan Ikhlas bagi kempen Bantu Pesakit Sihat. Jadi bersama kita, kita ada pesakit kita dan juga kita ada pempengaruh kita untuk cuba melamar anda semua, insya-Allah. Kita bersama dengan Encik Ahmad Iqbal Zulkifli. Siapa yang tak kenal kan, influencer yang sangat popular. Tapi yang saya terperanjat umurnya 29 tahun, niat masih murni, begitu murni untuk menolong orang ya. Terima kasih Encik Iqbal. Dan kepada Puan Nur Fazlina Ibrahim, inilah dia ibu pesakit kita yang si comel di sini, Nur Iman Muhammad Sabri, 1 tahun 8 bulan tak salah saya. 10 bulan. Oh, 10 bulan dah. Nampak begitu dewasa. Okey, di sini saya nak tanya kepada Puan Nur Fazlina akan keadaan adik Nur Iman kita yang menghidap benign epinephus teratoma. Jadi apa yang diperlukan untuk adik Nur Iman kita? Apa yang diperlukan adalah kos perubatan. Jadi pada awalnya saya difahamkan pembedahan telah pun dijalankan untuk palate dan sebagainya. Boleh ceritakan sikit? Pembedahan dah berlaku 4 kali ya. 4 kali ya. Jadi yang pertama tu on trachea. On trachea ni. Dia ada lubang di sini untuk makan untuk dan pernafasan. Makan melalui mulut. Makan masih boleh melalui mulut ya. Jadi apa lagi yang diperlukan kerana dah jalan 4 kali pembedahan? Ya. Berapa lagi pembedahan yang diperlukan? Pembedahan dijangka berterusan sampai umur dia 12 tahun. 12 tahun? Ya. Kenapa begitu Pak? Sebab banyak yang perlu orang kata diperbaikilah. Diperbaiki. Jadi sehingga umurnya 12 tahun beliau memerlukan pembedahan apabila diperlukan. Okey, jadi itulah keadaan dia sekarang ini. Jadi macam mana dengan kos yang terlibat untuk pembedahan ini yang dijangkakan? Kos bulanan tu memang terbeban lah sikit. Sebab terpaksa beli untuk barang-barang perubatan dia. Okey. Jadi kita bertanya kepada Encik Iqbal jugalah ya. Tentang inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas ni. Setakat ini dah berapa banyak yang dibantu dan bagaimana pula untuk kes adik Nur Iman kita? Kalau ikutkan dari segi harian mereka, ada kita hantar perubatan semua, tapi yang lebih mendesak kita adalah sekarang dengan angka yang agak besar, RM400,000 untuk merawat. Ya, untuk merawat ini kosmetik dan perlu mencari doktor yang betul-betul pakar dalam bidang inilah kulit semua kan. Dan pada awal kelahiran dulu memang lebih berbeza kan daripada ini. Dan kalau tuan-puan perasan sebenarnya dalam rongga mulut semua ni kan dia agak lain kan. Jadi kalau kes ini sebenarnya dia, kalau tuan-puan masih ingat dulu ada Ainul Madiah. Tapi penyakit yang ini lebih kritikal. Cumanya begitulah keadaannya dan dapat diselamatkan semua. Jadi yang kita memang memerlukan adalah untuk membantu dari segi kos lah sebenarnya. Dan saya percaya satu Malaysia yang melihat ini sudi untuk membantu. Jadi satu jalan saja untuk membantu adalah dengan cara kita buka di website, salurkan bantuan di bantuiman.com. Dan saya memang pergi ke rumah semua daripada awal. Saya pun belajar untuk sekarang kan bernafas melalui sini kita tereki bagi semua. Saya difahamkan kadang-kadang dia tersumbat dan kita kena bersihkan dia dan sebagainya. Jadi penjagaan sepenuh masa 24 jam. Perasaan seorang ibu, sebab saya sebagai seorang ayah, untuk saya faham perasaan dia dan keketalan hati yang diperlukan. Mungkin luahan hati Puan untuk penonton kita. Penjagaan Iman ni memang cukup mencabar lah. Dia perlu penjagaan rapi, memang tak boleh nak tinggal. Tak boleh nak tinggal ya. Jadi perasaan sebagai seorang ibu? Kadang-kadang memang saya stres sangat. Tertekan ya. Dia ada adik-beradik kan? Ada 4 orang sekali dengan Iman. Iman adalah yang bongsu. Iman yang bongsu. Jadi macam mana dengan adik-adik semua pun menggambling tenaga lah untuk jaga adik dia kan. Jadi di sini kalau kita lihat keperluan bulanan ni untuk Puan sendiri memang tidak cukup ya untuk menampung kos. Dalam bulanan mencecah 3,000.
3,000 sebulan ya. Ya. Hanya untuk adik Nur Iman sahaja. Ya. Oh, satu kos yang agak tinggi ya. Jadi di sini sudah tentu penyakit adik Iman ni memerlukan kos rawatan juga yang tinggi seperti yang dikatakan oleh Cik Iqbal, RM400,000 ya. Jadi macam mana mereka di luar sana dapat membantu? Mungkin kata utus untuk mereka. Ya. Okey, mungkin apa yang tertera boleh ambil gambar dulu untuk sesiapa. Kita ada beberapa minit saja bersiaran kan. Jadi mungkin boleh ambil gambar yang tertera untuk buat bantuan. Kalau paling senang sebenarnya buka di website bantuiman.com dan memang waktu sekarang adalah sangat-sangat mendesak kita untuk membantu adik Iman sebab kalau tak dirawat dia boleh menyebabkan ada kanser semua dan sebagainya dan memang kita tak tahu sampai bila akan buat pembedahan berapa kali sebenarnya. Jadi Yayasan Ikhlas memang membantu banyak perkara di belakang ini semua seperti sebelum ini yang pernah kita bantu juga tapi untuk adik Iman ni tuan-puan mungkin kita nampak dia tenang saja di depan tapi sebenarnya di sebalik itu agak kritikal dan saya tak sanggup nak tengok sampai mak dan ayah tak boleh nak bekerja sebab memang kena fokus untuk jaga dia. Dan saya percaya kalau mungkin dalam ini ada yang bagi 100 ke 200 ringgit atau yang mampu lebih lagi pasti akan selesai dengan ini dan kita pun akan update lah perkembangan semua. Jadi saya menyerulah semua selagi kita mampu bantulah sesegera yang mungkin sebab masa kita sangat suntuk dan sangat memerlukan bantuan. Dari segi Yayasan Ikhlas memang akan cepat-cepatnya apa yang keperluan harian sudah semestinya dan paling penting adalah keperluan untuk membedahnya. Dan ini dah jalankan 4 kali pembedahan dan mungkin berkali-kali lagi pembedahan kita pun tak tahu berapa kali sebenarnya yang jelasnya sehinggalah adik Iman berusia 12 tahun dan sekarang ini usianya 1 tahun 10 bulan. Ya. Iman ni kerap terkena jangkitan kuman. Jangkitan kuman ya. Sebab on trachea memang risiko dia tinggi. Kenapa kita dapat sini dia memang lubang yang terbuka ya. Ya. Jadi dari segi penjagaan dia harus begitu rapi dan bagaimana pula dengan keselamatannya macam kadang-kadang kalau tengah malam tiba-tiba dia mendengus macam tu takut dia tak dapat bernafas dan sebagainya. Adakah itu antara Memang risiko? kebiasaannya saya kerap tak tidur malam. Okey, baiklah. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa dengan kita. Ya Allah, comelnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah dia. Tetap tabah anak dengan ibunya dan terima kasih juga kepada Encik Iqbal yang sudi membantu Yayasan Ikhlas untuk membawa kes ini ke depan dan kita mengharapkan bantuan daripada anda semua. Bantulah adik Iman kita di sini dengan apa sahaja yang ada kita perlukan bantuannya khas untuk mereka yang kurang nasib. Baik, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana bersama kita dan terus kita bersama dengan Sofia untuk kita gulungkan Malaysia hari ini pada pagi ini. Silakan.